الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu program iaitu Forum Subuh Zikra Ar-Rasul, yang mana pada pagi ini kita akan membahaskan satu tajuk iaitu waspada kisah tidak sahih dalam sirah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada ahli jemaah, pengerusi masjid, nazir, ahli jawatan kuasa dan semua yang ada termasuk ahli panel di kiri dan kanan saya pada pagi ini. Dan insya-Allah sebelum pada kita meneruskan program dengan lebih mendalam lagi ataupun lebih panjang lagi dengan tajuk yang menarik pada pagi ini, suka untuk saya perkenalkan kedua-dua ahli panel di kiri dan kanan saya. Di kanan saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Wafiq bin Desa, pegawai Isnad Jabatan Mufti Negeri Perlis, dan di kiri saya panel yang kedua iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan AJK Wakaf Maibs. Okay. Jadi seperti mana yang telah dimaklumkan tadi, kita punya forum pada pagi ini ialah berkenaan dengan tajuk waspada kisah tidak sahih. Jadi sebelum pada kita panjang lagi, saya nak sebut sikit kita punya format pada pagi ini. Format kita ringkas saja. Kita punya forum dua pusingan. Pusingan pertama, soalan pertama dan kedua kepada kedua-dua ahli panel. Kita punya waktu satu orang ahli panel ialah 15 minit, dan pusingan yang kedua soalan pertama dan kedua juga iaitu sebanyak 10 minit diberikan, dan yang terakhir ialah kita punya kesimpulan ataupun penggulungan akhir, dan lepas tu kita akan bersurailah. Okay. Jadi sebagai intro awal pada pagi ini, okay, kisah tidak sahih, berwaspada dengan kisah tidak sahih dalam sirah. Okay. Bila mana kita berada dalam bulan Rabiul Awal yang dinamakan sebagai bulan Zikra Ar-Rasul ni, antara benda yang biasa orang akan buat di masjid dan surau ni, jemput penceramah dan bercerita tentang apa-apa saja yang berkait dengan Nabi, sama ada kelahiran Nabi kebanyakannya, ataupun perjuangan dakwah Nabi, dan juga perbandingan perjalanan kehidupan Nabi dengan kehidupan para Nabi dan Rasul yang terdahulu. Okay. Jadi bila mana kita buat program tu dan memang isi kontennya ialah berkaitan dengan cerita, dan kita pun tahu cerita ni lah satu benda yang diminati oleh ramai orang, tak kira lapisan umur, daripada kanak-kanak sampailah kepada orang tua dewasa, dia minat dengan cerita. Tapi cerita yang disandarkan pada Nabi, cerita yang disandarkan pada agama, tidaklah seperti mana cerita-cerita lain semudahnya kita boleh bercerita begitu sahaja. Kita ada garis panduan dia, dan memang dalam cerita agama itu sudah ada dan sudah diketahui umum adanya gangguan kisah-kisah yang tidak sahih ini. Sebab itulah tajuk kita waspada kisah tidak sahih, sebab memang kisah tu dah masuk pun dan dah disampaikan pada masyarakat, dan sudah pun kita tahu
dan kita biasa dengar benda tu. Jadi forum pada pagi ni kita nak kupas dengan lebih dalam lagi implikasi, kesan cerita tersebut dan bagaimana para ulama berinteraksi dengan kisah-kisah tu. Jadi itu kita punya introduction awal lah, pengenalan awal apa kita nak bercakap dalam forum kita lebih kurang 1 jam pada pagi yang mulia ni, di hari Jumaat yang mulia ni. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya teruskan kepada ahli panel kita yang pertama, iaitu Al-Fadil Ustaz Wafiq. Soalan yang diajukan, yang ingin diajukan oleh saya sebagai introduction awal lah, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan kisah tidak sahih dalam sirah? Maknanya apakah definisi? Sebab kita nak bahas dengan lebih dalam ni, kena tahu takrif dia dulu. Kisah tak sahih itu kisah yang macam mana? Nak disandarkan pada apa? Jadi saya persilakan kepada Al-Fadil Ustaz Wafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Pengurusi Majlis, iaitu Al-Ustaz Ahmad Qarni Idrus, Tuan Imam Ustaz yang berbahagia Ustaz Yang Ali, seterusnya rakan sahabat ahli panel saya, iaitu Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Rizal Azizan, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini dapat bertemu dengan tuan-tuan sekalian di dalam program Zikra Ar-Rasul, anjuran Jaibs. Dan saya berterima kasih juga kepada pihak masjid kerana memberi peluang untuk kami berforum pada pagi ini. Baik, soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Ahmad Qarni tadi, iaitu berkenaan dengan apakah yang kita nak cerita tentang kesahihan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimaksudkan dengan kesahihan daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi seperti mana telah disebutkan oleh Ustaz Qarni tadi, iaitu pada bulan Rabiul Awal kita semua akan mengingati kepada satu tarikh. Sebenarnya kita di Malaysia ini, kita sebenarnya bukan tertumpu kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Kebanyakan daripada kita lebih tertumpu iaitu pada 12 Rabiul Awal, iaitu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Yang mana pada 12 Rabiul Awal itu, seperti mana yang disambut ataupun yang difahami oleh masyarakat kita di Malaysia ini, 12 Rabiul Awal adalah tarikh kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ada sambutan dan upacara tertentu. Jadi di Perlis ni, bulan Rabiul Awal tu dia banyak kisah lah sebenarnya. Jadi di Perlis ni kita jadikan sebagai bulan pendidikan, bukanlah untuk kita menyambut sesuatu ibadah itu berkenaan dengan Maulid Nabi ke dan sebagainya, tidak, tetapi adalah untuk tazkif. Tazkif ni apa? Iaitu untuk memberikan kita ilmu berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan Rabiul Awal bukan sekadar kelahiran, dalam bulan Rabiul Awal adalah bulan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sahihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar berhijrah daripada Mekah, iaitu pada 1 Rabiul Awal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Madinah. Walaupun pada 28 Safar lagi pergerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi pada Rabiul Awal, 1 Rabiul Awal Nabi keluar, dan pada 12 Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Madinah. Dan bulan Rabiul Awal juga terdapat beberapa lagi peristiwa. Antaranya adalah peristiwa kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
yang mana kata para sejarawan Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat juga adalah pada 12 Rabiul Awal, dan ia juga merupakan suatu berita kesedihan. Dan pada bulan Rabiul Awal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan, tetapi di sana berlaku khilaf. Yang muttafaq adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada hari Isnin, pada hari Isnin. Tetapi hari Isnin itu jatuh pada waktu bila? Maka disitulah berlakunya khilaf di kalangan para ulama. Kerana apa berlaku sedemikian? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, maka tidak siapa mengetahui dia adalah Rasulullah. Seperti mana kebiasaan orang-orang lain yang lahir, maka masyarakat Arab jahiliah pada waktu itu tidak mengetahui bahawa ini adalah Rasulullah. Jika mereka mengetahui bahawa ini adalah Rasul utusan Allah sejak daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan lagi, maka nescaya mereka semua itu telah beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dewasa, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk berdakwah, qum fa anzil, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh oleh Allah bangun dan berikanlah peringatan, yakni kepada masyarakat kamu wahai Muhammad. Maka pada waktu itu baru tahu adanya seruan untuk mengajak manusia itu beriman dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu tidak diketahui. Baik. Jadi apabila membicarakan tentang kisah-kisah berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada suatu amanah, ada suatu tuntutan yang perlu untuk kita perhalusi, yang perlu untuk kita ambil berat, iaitu untuk kita menilai apa yang sampai daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar ataupun tidak. Apatah lagi jika perkhabaran itu perkhabaran yang palsu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebut tentang Nabi, barangkali ramai di kalangan kita, saya pasti kita sebelum ini memperkatakan banyak tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis-hadis seperti mana yang dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dalam Sahih Bukhari ada diceritakan, dalam Sahih Muslim diriwayatkan hadis-hadis tentang Nabi, dan juga dalam kitab-kitab awal yang lain. Jadi itu adalah berkenaan dengan pengumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pelbagai tajuk, di dalam pelbagai perkara. Cuma berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu adalah suatu bidang ataupun suatu kajian yang merujuk kepada kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni sebelum daripada kelahiran Nabi, bagaimanakah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sampailah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dewasa, bagaimanakah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu, bagaimanakah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni berapa peperangan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam hadapi bersama dengan para sahabat, dan sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi nak cerita tentang kisah satu karya yang penuh berkenaan dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mula sampai habis, maka wujudnya satu ilmu yang dinamakan sebagai ilmu sirah. Sirah ni adalah perjalanan, yakni perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun begitu, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak kiralah dalam apa sahaja perkara pun, apabila menyebut tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pendustaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suatu kesalahan. Apatah lagi di dalam bab hukum hakam, apatah lagi dalam bab akidah. Begitulah juga kita katakan
apabila pendustaan itu berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah Nabi dilahirkan, apabila berlaku pendustaan seperti ini, maka ia termasuk di dalam larangan hadis, dalam larangan Nabi, seperti mana hadis yang kita duk dengar selalu, hadis mutawatir, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Termasuk siapa yang berbohong tentangku dengan sengaja, maka dia telah menempah tempatnya di dalam api neraka. Jadi itu kita katakan dalam hal berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ia memerlukan kepada yang dinamakan sebagai authenticity, iaitu memerlukan kepada kita mengkaji keaslian sesuatu periwayatan itu. Cuma muslimin muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam periwayatan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebahagian para ulama dia ada meletakkan sedikit tasahul, iaitu keringanan. Keringanan ini yang macam mana? Jika periwayatan itu adalah periwayatan yang lemah, tetapi bukanlah lemah yang terlalu teruk, ataupun periwayatan itu adalah periwayatan yang dusta, entah kisah apa-apa yang dibawa tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia adalah dibenarkan. Seperti mana kata al-Imam Ahmad rahimahullah, idza rawaina fil halal wal haram shaddadna wa idza rawaina fil fadail wa nahwiha tasahalna, kata al-Imam Ahmad. Apabila kami meriwayatkan tentang perkara yang halal dan juga haram, maka kami ketat dalam hal tersebut. Yang berkenaan dengan apa? Dengan hukum yang halal, hukum yang haram, ataupun perkara-perkara asas di dalam agama, maka ia menjadi satu benda yang ketat, yang diambil apa? Diambil berat oleh para ulama hadis terdahulu. Dan apabila kami meriwayatkan, iaitu berkenaan dengan kelebihan ataupun yang seumpamanya kisah berkenaan maklumat, seperti mana kita meriwayatkan juga berkenaan kisah-kisah Israiliyat dalam apa? Dalam pentafsiran. Begitulah juga dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika ada periwayatan-periwayatan yang dilihat tidaklah dengan keadaan yang terlalu lemah, ataupun bukan periwayatan yang palsu, dan ia tidak bercanggah dengan apa? Ia tidak bercanggah dengan hukum hakam maupun hal-hal akidah yang asas, maka perkara tersebut dibenarkan. Contohnya kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar. Dia pun masuk dalam gua apa? Bila berhijrah tu, gua Saw, gua Saw. Bila masuk dalam gua Saw, diceritakan ada sarang labah-labah, diceritakan ada burung merpati di situ. Di situ adalah riwayatan yang pada dasarnya lemah. Walaupun sebahagian para ulama juga ada menyatakan ianya adalah hasan apabila periwayatan itu menguatkan antara satu sama lain, tapi kita katakan dalam hal-hal tersebut sebahagian para ulama memberikan keringanan. Tetapi kalau periwayatan yang pelik, yang sampai kepada peringkat yang apa? Yang hampir kepada dhaif, yang hampir kepada pendustaan, kepada hadis yang palsu, kepada maklumat yang palsu, maka pada waktu itu para ulama menegah sama sekali untuk apa? Untuk ia difahami oleh orang awam. Nak belajar tak apa? Contohnya apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir dalam keadaan yang telah berkhatan. Kan? Dia sebenarnya kalau lahir berkhatan ni bukan satu kemuliaan. Lahir dalam keadaan berkhatan di dalam masyarakat Arab ni itu adalah suatu kecacatan. Malah kalau kita pun bayi itu lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Berkhatan, kita rasa pelik, bukan suatu apa? Suatu kemuliaan. Sepatutnya lahir itu bukan dalam keadaan berkhatan, berkhitan itu tidak berlaku sedemikian. Begitulah juga kisah yang banyak lagi lah. Bagaimana Nabi lahir dalam keadaan sujud mendongak ni. Kisah-kisah pada awal permulaan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini
ia bukanlah kisah-kisah hampir kesemuanya dalam bab awal Nabi lahir tu, banyak sekali yang mana ia adalah periwayatan-periwayatan yang dusta yang dinukilkan di dalam kitab-kitab yang tertentu. Para ulama ni sebahagiannya ialah menukilkan kisah-kisah itu, namun di sana ada satu tuntutan lagi, iaitu untuk nak menentukan sama ada sesuatu sirah itu ia adalah sahih ataupun ia adalah tidak sahih. Jadi ini adalah suatu amanah yang dipikul oleh para ulama, iaitu untuk memberikan berita-berita ataupun perkhabaran yang benar berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak belajar tak ada masalah, kita kata. Tapi dalam kita nak memahami, nak mempercayai, maka tinggalkanlah berita-berita yang tidak benar tentang banyaklah kisah. Barangkali mungkin Ustaz Marizal boleh hurai lagi ke, Ustaz Qani boleh hurai, keluar cahaya lah waktu Aminah lahirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pelbagai lagi lah yang ada di dalam periwayatan-periwayatan yang tidak sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa itu sebagai permulaan kot. Kita tunggu Ustaz Marizal untuk nak bagi ulasan, insya-Allah. Terima kasih. Ustaz Khani. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel pertama Ustaz Wafiq pada pusingan pertama tu, penerangan berkenaan dengan sirah. Kalau kita tengok, dia asal cerita tapi dia berubah menjadi disiplin ilmu oleh para ulama. Okey. Jadi pada pagi ni dengan bilangan jemaah yang agak ramai, saya nampak ada yang daripada luar Qaryah pun ada, yang ikut live kita pun ramai pada pagi ni melalui Suara Sunnah 140 lebih. Dan banyaklah saya duk tengok live ni, ada satu komen menarik. Dia tulis, solat jarak-jarak tak sahih pun orang ikut. Tajuk kita pagi ni, waspada kisah tak sahih. Ni bilik lain ni, di bilik lama dah. Bincang solat jarak ni daripada awal-awal dulu. Kita siap buat debat lagi di Perlis ni pasal isu ni. Jadi yang ni nanti dulu kita bincang lain kali. Okey, kalau ada tak faham kita boleh terang lagi. Jadi Pak Long Lee ni boleh tengok video yang lepas-lepas. Saya sebut teruslah nama dia sebab bagi dia famous sikit awal-awal pagi ni. Tuan-tuan boleh tengok lah live. Okey. Jadi terus kepada soalan yang kedua untuk ahli panel yang kedua. Okay. Tadi kita dah tengok panjang lebar perbahasan tentang bagaimana bermulanya sirah dan disiplin ilmu sirah tu sendiri. Okay. Dan dah disebut tentang adanya sahih dan dhaif dan bagaimana para ulama ambil ataupun tolak riwayat tu. Okay. Jadi soalan yang seterusnya kepada Al-Fadhil Ustaz Marizal, apakah implikasi ataupun kesan, implikasi ni maksudnya kesan lah, kepada masyarakat awam bila mana tersebarnya kisah-kisah yang tidak sahih ni? Ada tak kesan pada akidah, kesan daripada i'tiqad tu sendiri? Itulah yang paling penting. Jadi saya persilakan kepada Al-Fadhil Ustaz untuk soalan yang diajukan tadi. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, terima kasih Al-Fadhil sahabat saya Ustaz Ahmad Al-Qarni, yang juga saya difahamkan imam di masjid ini, dan ini merupakan kali pertama saya hadir untuk bercakap di masjid ini. Juga saya tak lupakan terima kasih kepada Tuan Imam, jawatan kuasa masjid, dan seluruh anak qaryah yang saya rasakan masjid ini terbaik kerana jamaah salatnya begitu ramai, terutama subuh, walaupun sebahagiannya ada di kalangan jamaah luar daripada qaryah. Juga saya tak lupakan kepada kekanda rakan panel saya Fadhil Ustaz Wafiq, yang merupakan antara ustaz yang banyak juga memberikan manfaat kepada seluruh penduduk Perlis ini. Tajuk kita ini sangat menarik kerana kita nak dengar bagaimana sikap yang sepatutnya ada pada seorang Muslim yang mengaku sebagai pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kisah-kisah
yang disandarkan kepada Nabi kita Muhammad dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sikap kita itu. Sebelum saya nak pergi kepada soalan yang ditanyakan oleh sahabat saya nak respon sikit pada apa yang dimulakan oleh Al-Fadhil Ustaz Qarni tadi. Bila kita sebut sirah, cerita, kisah, pertama tabiat manusia itu, tabiat kita tu, saya tuan-tuan semua, memang kita cenderung suka dan tertarik dengan cerita. Memang kita suka dengar cerita dan kita suka ambil tahu tentang cerita. Sebab itu Al-Quran, di antara uslub Al-Quran, dia menggunakan pendekatan cerita. Kalau tuan-tuan tengok dalam Al-Quran, banyak ada cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut tentang Zulqarnain, Ya'juj Ma'juj, tentang Ashabul Kahfi. Ini semua cerita. Sebab itu ada di kalangan para ulama yang menulis tentang kisah Al-Quran. Dalam Quran ada cerita tentang lembu, ada cerita tentang Nabi Musa yang paling banyak sekali lah, Bani Israel. Kenapa Al-Quran menggunakan pendekatan cerita? Dan bila kita baca Al-Quran, seakan-akan kita membaca satu penceritaan, satu buku cerita. Kerana manusia memang tertarik dengan cerita, memang dia suka dengar cerita. Sebab itu, ini semua penceramah hebat ni, Ustaz Qarni, Ustaz Wafiq ni semua jago-jago. Sebab itu tuan-tuan, di antara cabaran orang nak jadi penceramah ni, dia kena pandai cerita. Sebab bila dia pandai cerita, orang mai dengar. Tapi kalau duk qala Rasulullah, qala Allah Azza wa Jal, dia bawa main nukilan-nukilan tu, sebab masyarakat ni dia ada satu masalahnya, dia menilai pada konten isi tu pada siapa pandai cerita. Jadi menyebabkan, ini sejarah dululah, bukan sejarah sekarang, menyebabkan wujudnya golongan-golongan yang memalsukan hadis, golongan yang reka hadis palsu. Hadis yang Nabi tak kata, mereka kata hadis Nabi kata. Golongan mana yang ramai tuan-tuan? Antara golongan yang ramai yang disebut oleh ulama hadis yang reka hadis palsu ni, depa bohong, depa reka, adalah golongan wa'az dan qusas, golongan tukang cerita dan tukang ceramah. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk menarik perhatian manusia. Jadi bila depa cerita, depa tak kisah dah, depa berbohong ke, mereka ke, menipu ke, riwayat palsu ke, riwayat mengarut ke, merepek ke, yang pentingnya perhatian manusia. Yang perhatiannya manusia suka dengar. Kerana dulu bila orang mai dengar, orang bayar duit. Sebab itu para ulama hadis mengingatkan manusia tentang golongan wa'az dan qusah, golongan tukang cerita ni. Sebab itu saya menasihatkan pada tuan-tuan dan seluruh umat Islam, bukan salah untuk kita mendengar cerita. Al-Quran juga menceritakan tentang kisah-kisah dahulu, tetapi Al-Quran mengajar kita untuk berhati-hati menerima berita dan kisah. Itu muqaddimah yang saya rasa penting. Sebagai orang yang menuntut ilmu, kena ada disiplin. Bila kita dengar ceramah, kita dengar kuliah, kita dengar orang bagi apa khutbah ke apa ke, atau kita baca dalam WhatsApp. Sekarang tuan-tuan tengok WhatsApp group apa semua. Bila mari kisah-kisah ni, sikap yang kita kena ada nanti saya akan jawab dalam pusingan yang kedua lah. Tapi tuan-tuan kena tunggu Ustaz. Okey, di Perlis ni Jumaat tak cuti, tapi orang Perlis ni dia oleh kerana daripada kalangan minal aghniya, daripada kalangan orang kaya ni, dia tak kerja sangat lah kan. Duit dia banyak dah. Jadi Jumaat ni kita dengar bila kuliah Ustaz kan. Okey, tuan-tuan, tadi Ustaz Qarni tanya kesan bila kita dengar atau tersebarnya cerita-cerita palsu atau cerita-cerita yang tak benar, terutama berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa akan jadi pada masyarakat? Dia jadi macam mana? Dia jadi teruk. Ya, tak pasti. Memang kesannya kesan yang buruk.
Nanti saya akan bawa beberapa contoh. Pertama, tuan-tuan, apabila kita dengar suatu cerita yang berkaitan dengan Nabi dan para sahabat, dan juga kalau saya boleh keluarkan sikit cerita-cerita umat terdahulu, apabila cerita-cerita itu tak betul, dia akan menyerang dari sudut akidah, dari sudut ibadah. Kerana dakwaan-dakwaan yang palsu ini bercanggah bukan sahaja dengan hukum syarak, bukan sahaja dengan akidah yang benar, dia juga bercanggah dengan logik akal. Dan sekali kita akan bagi contoh pada tuan-tuan. Bila tuan-tuan dengar cerita ni, dia nampak macam kartun. Okey, saya bagi contoh satu. Saya akan bagi beberapa contoh yang masyhur dalam masyarakat yang tuan-tuan duk dengar, dan kesan dia bila tuan-tuan cerita benda ni, percaya apa kesan dia. Satu, dan saya kempen pada tuan-tuan beli satu buku yang baru keluar, yang ditulis oleh senior saya di Universiti Melaya, Ustaz Zulkhairi Muhammad Nur. Dia ada tulis satu buku yang bagus, kisah-kisah tidak sahih. Tuan-tuan cari buku ni, baca bahasa Melayu. Kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Dia mengumpulkan cerita-cerita yang popular, yang ramai orang duk sebar, lama berkurun dah kita duk dengar. Dia bawakan dalam buku tu bahawa kisah-kisah ini tidak benar dari sudut sanad dan dari sudut matan. Panjanglah nak cerita sanad matan ni, tapi tak apa, next time. Cuma saya nak cerita satu antara contoh kisah yang palsu tapi orang kita duk dengar. Tuan-tuan biasa dengar ada sirah. Yang ni sirah lah, cerita bahtera Nabi Nuh. Bahtera Nabi Nuh. Dulu kita dengar cerita, kononnya, kononnya bila tuan-tuan dengar kononnya ni tak betul lah. Kononnya bahtera Nabi Nuh, apabila dia dihanyutkan oleh banjir, dia tawaf Kaabah. Kapal Nabi Nuh tu tawaf Kaabah. Saya tak tahulah tawaf selamat datang ke, tawaf ifadah ke, tawaf apa, tapi dia tawaf Kaabah. Apa dia yang tawaf Kaabah? Kapal Nabi Nuh. Bukan Nabi Nuh, kapal dia. Selepas dah habis tawaf, kapal Nabi Nuh buat apa? Semayang 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Tuan-tuan boleh bayang? Tapi penceramah cerita, orang yang dengar ni, dia panggil apa? Teliang kepala dengar, punya khusyuk. Sakan lah kali dia kata apa tuan-tuan, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapa-bapa, ibu-ibu, kakak-kakak, itu sakannya, hebatnya bahtera Nabi Nuh. Saya dah bawa mai ni kayu, yang buat kayu bahtera Nabi Nuh, insya-Allah ada di belakang. Tujuan dia tu. Tapi kalau kita fikir dari logik akal, Nabi Nuh ni zaman bila? Yang Kaabah ni zaman bila? Bila yang dia pergi Kaabah, pergi tawaf, pergi semayang? Dan lagi tak boleh masuk akal macam mana kapal tu nak tawaf dan nak semayang 2 rakaat. Tapi orang kita ceramah, orang kita baca. Bila tanya pasal apa baca, ada dalam kitab. Itu satu. Dia telah merosakkan akidah kita. Dia telah merosakkan, dan dia telah menggambarkan Islam ni satu agama yang tak logik. Dan cerita ni tak benar. Itu belum lagi tuan-tuan dengar tentang bubuk Nabi Nuh, bubuk Asura. Habis kucai. Kita tanya pasal apa? Bubuk sora ni bubuk jagung. Ni sirah juga ni. Ni sirah. Bubuk jagung apa semua ni. Dia kata Nabi Nuh, dia naik atas kapal tu. Lepas tu apa dia ni? Dia tak ada apa. Dia ambil lah jagung. Dia ambil lah apa yang ada. Jadilah bubuk sora. Jadi bubuk sora ni resipi Nabi Nuh. Berapa ramai orang yang duk kucai bubuk sora tu di atas kepercayaan buat apa yang Nabi Nuh buat. Dan dalam sunnah tak ada upacara kucai bubuk ni. Tapi pasal apa mereka buat di atas cerita palsu ni lah. Yang cerita ni pula Tok Lebay. Takkan nak bohong. Piramli dah habang. Tak kita kena bohong. Kau ni cakap biar betul sikit. Takkanlah Pak Lebay nak menipu. Nampak tuan-tuan? Nampak tuan-tuan? Tuan-tuan bila tengok cerita tu dah kena fikir sikit. Saya nak sebutnya itu satu dua. Lebih ekstrim, lebih kritikal cerita-cerita yang menyerang sahabat.
Dan kita kena ingat tuan-tuan, walaupun cerita itu menyerang sahabat, cerita itu memburukkan sahabat, tetapi akhirnya dia akan pergi kepada orang yang paling besar di belakang sahabat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi Ustaz Qarni tanya apa kesan cerita palsu. Ini saya nak sebut. Satu, kisah Sa'labah bin Hatib. Tuan-tuan bisa dengar kisah Sa'labah? Tuan-tuan dengar di mana kisah Sa'labah? Di pasar malam? Nak ni, nak ada nak kan orang ni, matayak ni. Ada nak. Di nak tu kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan dengar kisah Sa'labah di mana? Rata-rata kita dengar kisah Sa'labah di masjid. Daripada meja penceramah. Kononnya Sa'labah ni dahulunya miskin, lepas tu duk main semayang macam tuan-tuan lah kaji main semayang ni. Lepas tu kalut lah balik kain tak cukup lah, bini nak tukar pakai kain lah. Macam pandai lah mereka buat cerita ni kan. Drama betul-betul, drama pukul 7 Lepas tu Nabi tanya pasal siapa lah yang kalut balik. Dia kata saya miskin, tolonglah doa bagi saya kaya. Lepas tu Nabi pun doa kaya, dia pun kaya. Mula daripada 5 waktu tinggal 3 waktu, lepas tu 2 waktu, lepas tu tak main langsung, lepas tu tak mau bayar zakat. Lepas tu Nabi, lepas dia nak bertaubat, Nabi tak mau terima dah zakat dia pasal dia tak mau bayar. Lepas tu mai zaman Abu Bakar pun tak mau terima pasal Nabi tak terima. Mai zaman Umar pun Umar tak mau terima pasal Nabi tak terima. Dia nak bertaubat tapi Nabi tak mau terima. Sakan mati dia sebagai orang yang tak bayar zakat. Tuan-tuan, siapa dia Sa'labah yang kita pi tenyih tak sangka ni? Yang kita pi terjerih, yang kita pi kata teruk-teruk ni, siapa dia Sa'labah ni? Para ulama hadis menyebut bahawa Sa'labah bin Hatib Al-Ansari Al-Badri, dia adalah sahabat yang menyertai peperangan Badar, Ahlul Badar. Di kalangan para sahabat, siapa-siapa yang menyertai peperangan Badar, di belakang dia nama Al-Badri, nisbah kepada ini ranking nombor 1 di kalangan sahabat. Tiba-tiba orang yang sanggup mati untuk Islam, mempertahankan agama, tak mau bayar zakat. Lepas tu buruk tak Nabi? Kita pandang buruk tak pada Nabi? Nabi apa ni, orang nak minta taubat pun tak mau terima. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Akhirnya orang akan pandang buruk pada sahabat dan orang akan pandang buruk pada Nabi SAW. Ini kesan dia. Orang kata macam mana Nabi didik sahabat sampai tak mau bayar zakat? Lekehnya sahabat, baru sikit kaya dah lupa daratan. Dulu pi perang Badar, tiba-tiba dah uji dengan kaya, lingkup sahabat. Apa macam ni? Nampak tuan-tuan kesan dia? Buruknya sahabat. Dan ini bukan sahabat kecil, bukan sahabat anak-anak ni, sahabat yang pergi perang Badar. Itu satu, nampak tak dia punya kesan dia? Yang kedua, tuan-tuan bisa dengar cerita Alqamah. Ini cerita hebat lah. Saya dulu pun cerita masa sekolah dulu, masuk syarahan agama, ustaz tulis, dia tulis cerita ni lah. Kita pun bersyarah lah, menang dengan cerita ni. Menang dengan cerita ni. Cerita apa? Cerita Alqamah sayang ke bini, lebih ke bini dia, lepas tu tak mau mak dia, lepas tu dia tak boleh mengucap, Nabi nak bakar. Cerita ni kalau dengar tuan-tuan tak lena. Cerita ni kalau dengar tak lena. Baliklah mak-mak ni habaq kat anak hampa jangan duk jadi Alqamah. Tuan-tuan, cerita ni palsu. Cerita ni tak benar. Cerita ini memburukkan sahabat. Alqamah sahabat Nabi, bukan tanggang malim kundang cerita Indon tu. Nampak tuan-tuan kesan dia? Bila kita baca ni lepas tu tak boleh mengucap, teruknya sahabat sampai tak boleh mengucap. Lepas tu mak dia Nabi nak bakar. Bolehkah Nabi nak bakar? Bolehkah Nabi nak bakar sahabat tuan-tuan? Dia kata Nabi gempak. Takkan Nabi nak gempak dengan satu benda yang tak boleh? Ini sebab tu kita kena berhati-hati cerita-cerita terutama yang berkaitan dengan susuk tubuh sahabat besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadirin mukminin, bila kita masuk kepada cerita-cerita yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak nafikan ada cerita-cerita yang mungkin kadang-kadang tak masuk akal, tetapi diterima kerana kesahihannya. Tapi kita kena hati-hati. Satu lagi saya nak bawa contoh yang juga bahaya. Kita pernah dengar kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, semua cerita masyhur. Pasal itu tuan-tuan, ni bisa dengar cerita ni. Ni kita pernah dengar. Kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam.
Lepas tu depa kata Nabi SAW dipayungi oleh awan. Awan ikut Nabi. Masa ni dia tak jadi Nabi lagi. Dia ikut Nabi. Okey, awan Lepas tu Nabi piduk satu pokok. Pokok tu ada di Jordan. Ustaz Qarni mengaji di Jordan. Nanti tuan-tuan jemaah boleh keluar negara dah lah ni. Ajak dia pergi Jordan, pergi tengok pokok tu. Pergi tengok Ashabul Kahfi sama. Kan. Pokok yang mana dia kata pokok tu yang peliknya dah ada awan tu atas kepala dah, tak kena matahari. Pokok tu pula pergi tutup apa? Awan dah ada, pokok tu nak buat apa? Tak apalah, kita baca cerita pokok tu. Pokok tu menaungi Nabi SAW. Katanya pokok tu duduk di satu padang pasir yang kering kontang. Oi, ini miracle. Pokok tu tumbuh di tempat yang kering, tak ada pokok. Tuan-tuan, apa jadi? Pokok ni sebenarnya bukan pokok yang cerita Nabi berteduh pun tak benar. Dikritik oleh ramai di kalangan ulama hadis. Cuma bahaya dia apa? Depa pakat pi ramai-ramai di pokok yang kononnya Nabi berteduh tu, depa pergi ambil barakah, pergi buat doa hajat. Pasal apa? Ambil berkat pokok ni. Nampak? Kesan dia tu akidah. Pada benda satu yang palsu, yang tak benar, kemudian disandarkan kepada Nabi, munculnya kepercayaan khurafat yang seperti ini. Itu yang mari kayu kokoh tu. Mari kayu kokoh tu daripada mana? Tongkat Nabi Musa. Cerita yang tak benar. Sebab itu saya kata kisah-kisah ini apabila tersebar di dalam masyarakat, dia menimbulkan amalan baru dan dia merosakkan akidah kita dan juga memberikan gambaran yang buruk dan imej yang tidak elok kepada agama kita. Jadi saya harap tuan-tuan, bukan kita kata tak boleh cerita, tapi berhati-hati kerana cerita yang tak benar. Kalau tentang hantuh, kalau tentang hang jebat pun kita rasa benda yang patut kita hati-hati, apatah lagi dengan Nabi kita Muhammad SAW yang menjadi sumber kepada agama kita. Wallahu taala alam. Saya rasa cukup dulu untuk pusingan kali ini. Wallahu alam. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal untuk kupasan yang begitu terperinci lah berkenaan dengan implikasi kesan cerita tidak sahih kepada masyarakat awam khususnya. Yang pasti kita akan nampak kesan dia ialah kesan pada akidah. Yang macam Ustaz Mak Rizal sebut tadi tu, di Jordan pokok tu dekat je dengan universiti saya, dekat lah 90 km. Saya sendiri tak pernah pergi pun, cuma ramai orang pergi lepas masuk jejak Rasul yang saya perasan. Dan kerajaan Jordan pun buat cantik tempat tu. Cuma ramailah yang pergi sandar, pergi ikat tali, buat hajat situ. Memang benda tu berlaku. Okey. Terus kepada pusingan yang kedua. Pusingan yang kedua, seterusnya soalan kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq berkenaan dengan soalannya ialah berkenaan dengan peranan para ulama dalam mendepani kisah-kisah yang tidak sahih ni. Tadi pusingan pertama Ustaz Wafiq dah terangkan secara umum. Sekarang ni kita nak tengok kesungguhan para ulama, yang mana kalau kita tengok kemuncaknya, yang saya tahulah, As-Sakhawi menulis sebuah buku kitab bertajuk Maqasidul Hasanah fi mashtahara 'ala al-alsinah. Buku tu dia himpun cerita-cerita yang masyhur tapi tak sahih. Tu anak murid Ibnu Hajar sekitar kurun ke-9 Hijrah. Sekarang dah 1400. Saya ingat buku tu saya pernah baca dulu, tebal dah buku tu, cerita tu. Kurun 900 dah banyak dah cerita, apatah lagi zaman kita. Okey. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Wafiq boleh sebutkan lagi macam mana para ulama mendepani isu ni dengan lebih serius bila mana dia dah mengganggu akidah masyarakat awam. Dipersilakan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Berkenaan dengan soalan yang ditanyakan oleh Ustaz Qarni tadi berkenaan dengan juhud ataupun pengorbanan para ulama di dalam memastikan kesahihan maklumat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terpelihara. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya berkenaan dengan pemeliharaan kepada apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni telah lama berlaku. Iaitu contohnya bagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih
berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada masa yang sama beliau membahagikan tajuk-tajuk yang tertentu, sebenarnya tajuk-tajuk yang dibawa dan juga diletakkan bab itu dia ada tujuan yang telah dia ada tujuan yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Contohnya di dalam berkenaan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Bukhari dia buat iaitu berkenaan dengan Kitabul Maghazi, iaitu berkenaan dengan kisah peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu daripada hadis-hadis yang sahih. Pada masa yang sama juga Al-Imam Al-Bukhari dia bawa berkenaan dengan kisah apa? Kisah Fadailus Sahabah, iaitu berkenaan dengan kelebihan para sahabat, manaqib para sahabat, Manaqibul Ansar antaranya disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Tujuannya adalah apa? Adalah untuk melawan ataupun menolak apa yang dibawa oleh golongan pada zaman tersebut. Ni cerita pada kurun yang ketiga hijrah, masih awal lagi, untuk menolak golongan-golongan yang mana mereka ini menceritakan perkara-perkara yang tidak benar tentang Nabi, tentang para sahabat. Contohnya di dalam pembahagian berkenaan dengan kelebihan para sahabat ini, dia bawa kelebihan Abu Bakar, kelebihan Sayyidina Umar, kelebihan Uthman, kelebihan Aisyah radhiyallahu anha, kelebihan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, yang mana dibawakan kisah-kisah para sahabat ini. Kata para ulama adalah hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan sahabat ini adalah untuk menolak golongan Ar-Rawafid, golongan Syiah, yang mana mereka ini amat membenci Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan sebagainya, dan mereka membawakan kisah-kisah yang palsu berkenaan dengan para sahabat ini. Sehingga kita tahu dalam fahaman Syiah, dalam akidah mereka, apabila kita membicarakan tentang apa yang dinamakan sebagai hari kiamat, bila kita membicarakan tentang hari kiamat, kita akan membicarakan bagaimana alam ini Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Tetapi berbeza dengan Syiah, yang mana perkara pertama yang mereka bincangkan berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan hari kiamat. Mereka akan membicarakan berkenaan dengan bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Aisyah itu dihukum disebabkan apa? Disebabkan oleh mereka ini tidak mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah golongan-golongan munafik. Mereka ini adalah daripada golongan-golongan kufar yang bukan daripada orang Islam. Jadi apatah lagi kisah berkenaan dengan Muawiyah. Kita tahu betapa bencinya golongan Rawafid ataupun Syiah itu terhadap Muawiyah bin Abi Sufyan, yang mana atas dasar itulah Al-Imam Al-Bukhari bawakan hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan para sahabat ini. Pada masa yang sama Al-Imam Al-Bukhari bawa berkenaan dengan kisah kelebihan Sayyidina Ali, dibawa juga dengan kelebihan kisah Fatimah, kelebihan Al-Hasan, kelebihan Al-Husain, yang mana mereka ini adalah daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada keluarga Nabi, iaitu untuk menidakkan pandangan-pandangan ataupun tanggapan-tanggapan yang dibawa oleh golongan Khawarij, yang mana mereka ini membenci Sayyidina Ali, mereka membenci Fatimah dan juga ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dinamakan sebagai golongan nawasib di dalam hal ini. Baik. Jadi sebenarnya perkara ini telah dimulakan sejak dahulu lagi. Jadi para ulama dengan juhud mereka, dengan sifat mereka yang bersungguh-sungguh, mereka menghasilkan karya-karya. Sebab apa nak buat karya sahih? Contoh Sahih Bukhari. Sebab apa dibuat karya sahih itu? Kerana pada zaman tersebut telah tersebar, ataupun para ulama sudah sedar bahawa masyarakat awam pada ketika itu tidak dapat membezakan antara
perkhabaran yang sahih dan juga perkhabaran yang palsu. Apabila dunia ini semakin berkembang, umat Islam semakin berkembang, tak semua daripada umat Islam pada zaman tersebut, tak semuanya itu mereka tahu yang mana benar, yang mana tidak benar. Jadi itu usaha. Hatta Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dia buat main kisah tentang apa? Tentang cerita-cerita berkenaan dengan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta di dalam kitab beliau iaitu Al-Jami' Tirmizi, malah dibukukan juga, yang mana kita pernah belajar saya rasa di masjid-masjid, iaitu apa yang dinamakan sebagai Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, iaitu berkenaan dengan kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada dari segi kehidupan baginda, pemakaian baginda, sifat baginda dan sebagainya. Maka ini adalah usaha-usaha para ulama untuk nak bawa perkhabaran-perkhabaran yang sahih tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab-kitab sirah, hatta sirah Ibn Ishaq sekalipun kita katakan, dan juga kitab-kitab sirah yang lain, sebahagiannya itu memang menceritakan perkara-perkara yang mana pada dasarnya hanya nukilan-nukilan sahaja. Walaupun kita katakan nukilan-nukilan itu ada sanad, tetapi an-naqdu 'ala al-asanid ataupun kritikan kepada sanad itu tidak berlaku. Jadi kita hak belajar, kalau orang yang tahu tak apa, dia tengok, dia baca dan dia tahu ni palsu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun bagi orang yang ada jiwanya, kita dalam kehidupan ini, seperti mana kata Ustaz Mariza tadi, apabila sampai satu perkhabaran, maka kita nak kena jelas dahulu benda itu sahih ke tak sahih. Nak tahu tak apa benda tu, tetapi untuk kita percaya perkara itu benar-benar berlaku, maka perlu di situ untuk kita ada satu benda, ni betul ke tak betul. Kita belajar ni tuan-tuan, sebagai pelajar, bukan kita main telan macam ikan paus, buka mulut pun telan, semua sekali dia telan. Dia tak kira lah orang pun, dia kempas mana makan orang, tapi mau ada orang pun, orang sekali dia telan, kapal sekali dia telan, semua dia nak telan. Dia tidak sedemikian. Kita di dalam apa saja yang kita dengar, seperti mana kata Ustaz Mariza tadi, kisah-kisah hatta di meja-meja penceramah, kita nak kena apa? Nak kena ada di situ. Hatta kalau ustaz-ustaz kat depan ni pun cakap, betul ke tak betul tu? Kalau ada pemikiran sedemikian, ini yang dinamakan apa? Yang dinamakan adanya percambahan ilmu, dan orang sebegini dia selamat. Baik dia tak banyak cerita daripada apa? Dia cerita benda yang bukan-bukan. Baik dia cerita benda yang sedikit, tetapi apa? Yang dia ceritakan itu adalah benda yang benar. Seperti kata Ustaz Mariza tadi, kalau orang ceramah dia cerita banyak benda tentang orang kita tengok, oh memang tak tidur, kita pun tak tidur, seronok dengar kan. Tetapi berbeza dengan orang kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi kata macam ni, Nabi kata macam ni, hak ni orang tak mau dengar. Tuan-tuan, cuba pergi Masjid Nabawi, kita pergi umrah, bagi yang boleh bahasa Arab sikit, cuba tengok kuliah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Muhsin Abbad, seorang ulama hadis yang terkenal, yang paling terkenal lah setakat ni, dia yang lama hidup di Saudi dan juga terutama di Madinah. Kelah dia cerita, baca hadis, dia hurai nama perawi, dia bagi pengajaran pada hadis. Cuba tengok berapa ramai kuliah dia, ramai orang. Itu adalah orang yang hendak mencari manfaat. Begitulah juga kita di dalam kita belajar, kita nak kena teguh di dalam mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar sahih ini. Kita balik sikit lagi Ustaz Qalni lah, iaitu begitulah juga dengan juhud para ulama yang terkemudian selain pada al-Imam, buku karya al-Imam As-Sakhawi yang disebutkan oleh Ustaz Qalni tadi. Para ulama telah memberikan kritikan-kritikan tentang periwayatan-periwayatan sirah yang berlaku. Contohnya al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamun Nubala sendiri pun, beliau bila menceritakan tentang sesuatu perkara, beliau akan memberikan komentar, adakah perkara tersebut sahih ataupun
Tidak, daripada Nabi SAW. Dan kemudian datanglah karya-karya yang selepas daripada itu. Karya-karya yang datang selepas daripada itu, contoh yang kita duk baca Rahiqul Maktum, itu semua insya-Allah lah, itu adalah juhud para ulama untuk mengumpulkan maklumat-maklumat sirah yang benar. Sirah Nabawiyah Ali Syekh Buti, dia ada Mustafa Sibai juga sirah Nabawiyah, dan dia ada yang lebih yang lebih membahaskan tentang kesahihan periwayatan ini, yang karya-karya kemudian saya rasa sudah diterjemahkan dalam bahasa Melayu pada pandangan saya. Antaranya adalah kitab Sirah Nabawiyah As-Sahihah, iaitu karangan Dr. Dhiya Al-Umari, Umar Dhiya Al-Umari, Akram Dhiya Al-Umari, minta maaf, Dr. Akram Dhiya Umari. Dan juga kitab-kitab yang datang kemudian juga As-Sirah An-Nabawiyah min Daw'il Masadir Al-Asliyah. Kitab-kitab sebegini dia menceritakan dengan lebih detail berkenaan dengan periwayatan-periwayatan hadis yang periwayatan-periwayatan sirah yang ada di dalam kitab-kitab sirah yang terdahulu. Cuma kita katakan bahagian kita barangkali nak baca ni jauh lah, nak baca ni kata dan. Cuma kita katakan di dalam kita mempelajari berkenaan dengan sirah Nabi ini, yang pentingnya itu adalah mula pilih guru lah. Pilih guru yang memang guru ambil berat tentang maklumat-maklumat yang sahih ini. Yang keduanya adalah kita nak kena tapis dahulu, ataupun nak kena pastikan sama ada maklumat itu benar ataupun tidak. Jadi saya rasa sekadar itu untuk pusingan yang kedua ini, insya-Allah. Silakan Ustaz Fani. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Wafiq untuk respon soalan berkenaan dengan kejuhudan para ulama. Seterusnya saya terus kepada Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal. Soalan kita yang terakhir untuk pusingan yang kedua ni sebelum penggulungan akhir kita, iaitu apakah kaedah berinteraksi oleh orang awam dengan riwayat-riwayat yang tidak sahih ni. Mungkin boleh bagi tips umum yang ringkas supaya orang awam ni dia tidak terkesan ataupun mudah sangat ambil cerita-cerita yang tidak sahih ini. Dipersilakan Al-Fadhil Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sikit saya nak jawab. Tadi Ustaz Wafiq sebut tentang ikan telan, ikan paus telan. Ramai juga makcik-makcik bila dia pergi market, dia pergi cari ikan, dia tengok ikan sebelah. Oh, jangan main-main ikan sebelah ni. Ikan sebelah ni di kalangan para ikan, dia ikan yang hebat lah. Pasal apa? Takkan tak tahu makcik-makcik yang duduk belakang tu. Ikan sebelah, ikan Nabi Musa pi cari Nabi Khidir. Bisa dengar tak? Ikan yang lompat tu, ikan sebelah lah. Tak tahu siapa lah pi habang tu, goreng tu, makan duk teringat ke Nabi Musa. Jadi cerita-cerita macam ni kesian pada orang kampung. Disandarkan kepada Nabi yang agung hanya dengan cerita-cerita yang kartun ni. Sebab itu tadi Ustaz Wafiq sebut, nak mengenali atau kita nak berinteraksi dengan cerita-cerita sirah ataupun berita-berita yang sampai kepada kita ni, secara mudahnya dia ada dua cara lah. Satu, naqdul asanid, seperti yang disebut oleh Ustaz Wafiq tadi. Kita tengok sanad. Yang ni tuan-tuan tak perlu terlibat, sebab yang ni berkaitan dengan ilmu rijal, rawi hadis. Nak tengok hadis ni, nak tengok apa komentar ulama tu kata dia ni boleh pakai tak boleh pakai, ini teknikal, ini ahli dia. Dan kita orang awam tidak terlibat, ataupun kalau kita nak kenal bolehlah perawi-perawi yang macam ni kan, tak boleh pakai dan sebagainya, itu boleh, tapi berat sikit lah. Cuma selain daripada kita boleh dengar atau kita boleh kesan kepalsuan atau kekarutan suatu cerita ni melalui sanad. Sanad ni orang yang bawa berita tu kepada kita, narrator, pencerita tu mai kat kita tu siapa dia, kita boleh tahu. Macam tuan-tuan lah kat kampung ni, siapa jabat kang tu, mak tu, akan dia pakai mak tu, dia macam tu lah. Ilmu sanad secara umumnya macam tu. Okey, cuma para ulama sebut, yang ni tanggungjawab kita semua, yang ni tuan-tuan boleh, iaitu naqdul mutun. Kita mengkritik atau kita menganalisis teks, matan
cerita tu. Maksudnya bila mai ustaz-ustaz mana ke, penceramah mana ke, pakar motivasi ke, atau kok mana-mana kampung ke, mai cerita kat tuan-tuan, tuan-tuan bang, orang boleh kata bang, dengar tengok, pembang tengok, lepas tu tuan-tuan try apa fikir sikit. Kalau cerita tu dengar pelik apa semua, tawakuf dulu. Rojok ahli dia, rojok pakar dia. Antaranya saya bawa contoh. Tuan-tuan boleh beli juga satu buku, cari, dah terjemah dalam bahasa Melayu, Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Ada terjemah, kenali ciri-ciri hadis palsu dan dhaif. Dia senaraikan lebih ada berapa ratus ciri hadis-hadis yang dari sudut matan. Kalau macam ni tak boleh pakai, kalau macam ni palsu. Bagus untuk tuan-tuan baca. Jadi tuan-tuan ada dia panggil kayu ukur, macam mana nak tapih dari sudut matan, antara yang boleh kita petik tuan-tuan kut dengar lah. Pertama contoh, bila tuan-tuan dengar teks ni atau dengar riwayat ni, tuan-tuan hati-hati, terutama berkaitan dengan cerita Nabi. Ramai orang duk cerita pengemis buta, Nabi pergi bagi suap makanan, lepas tu Nabi wafat, tak ada siapa suap. Pengemis buta ni duk maki Nabi hari-hari, duk maki macam-macam, kata macam-macam dekat Nabi lah, tapi Nabi duk pergi suap dekat dia. Cerita ni kalau kita dengar meleleh air mata macam-macam belakang. Tangkap syahdu. Lepas tu Abu Bakar pula pergi suap. Abu Bakar suap lain, dia kata ni bukan orang yang duk main suap tu, orang lain ni. Pasal apa? Pasal orang yang duk main suap sebelum ni dia pepok dulu bagi halus, baru dia suap. Ni hang suap terus lekat lagu. Pasal Nabi tak ada dah tuan-tuan. Abu Bakar teriak. Kalau saya cerita lagu tu, pukul 8 sanggup duduk. Bukan tak boleh, kita takkan nak cerita bagi teriak, bukan tak boleh, lebih pada tu boleh tapi kita berdisiplin, amanah. Benda yang disandarkan kepada Nabi saya tak boleh cerita, walaupun tak apa, pengajaran banyak, tak ada orang boleh cakap, dia kata palsu pun tak apa, janji benda tu memberi pengajaran. Ni bukan cerita mangga, bukan mastika orang mati hidup balik. Orang mastika tak apalah, ulang orang jadi ulang apa, anak jadi ikan pari kan, orang Melayu baca sebelum nak tidur kan. Ini hadis Nabi, ini berkaitan dengan Nabi SAW, sumber agama. Cerita tu tak betul, pengemis tu tak betul. Sebab apa? Kata para ulama, sahabat kalau tengok orang duk maki Nabi, duk buat tak elok dekat Nabi, takkanlah mereka nak biar saja. Bacullah sahabat kalau tak ambil tindakan pada orang yang menyakiti Nabi. Dan tak ada apa jiran-jiran yang dekat dengan Nabi. Banyaklah cerita yang orang kritik hadis tu, tapi saya nak abang dengar pun kita dah boleh bau kata benda tu tak benar. Ini beberapa contoh yang kalau tuan-tuan dengar, tuan-tuan kena dia panggil, dia kena ada akal yang kritis. Ini orang Islam. Orang Islam ni bukan jenis telan semua, bukan jenis tibai semua, bukan jenis sapu semua. Pasal tu mana-mana penceramah yang nak mari ceramah dia pelih, naklah bertanggungjawab di atas konten apa yang dia nak cakap. Kerana orang-orang pelih dididik supaya kritis. Bangkit tanya, riwayat siapa ni ustaz? Pelik sangat dengar. Tanya, tak salah. Kan? Antara contoh. Al-Bazijan syifa min kulli da'. Ni saya tuan-tuan nak balik singgah Merkit kan, singgah nak apa semua, cari terung. Kerana terung ubat segala penyakit. Takkan Nabi kata kan? Tak tahulah toke terung kot kan? Lagi ada juga syari dua ni duk petua garam, makan garam untuk COVID. Rupa-rupanya ada petua garam ni. Pasal tu saya duk dengar 2-3 penceramah duk suruh makan garam, pepok garam. Ni garam ni punca penyakit garam ni ibu penyakit. Pasal tu kita ni, pasal tu pakar buah pinggang, saya baca satu kisah seorang pakar buah pinggang di rumah dia. Ni pakar buah pinggang, nephrology. Saya sebut betul tak tahu lah, nephrology, pakar buah pinggang. Di rumah dia tak ada sos, tak ada kicap. Punca rosak buah pinggang garam. Tiba-tiba main Nabi petua suruh makan garam. Dia bunyi macam mana? Alaika bimilh, milh, garam. Alaik, Nabi kata hendaklah kamu makan garam. Kerana apa? Fa innahu shifaa'un min sab'i da'. Kerana garam adalah ibu ibu ubat kepada 70 penyakit. Pepoklah garam macam-macam ni, habis darah tinggi habis. Pasal apa? Kononnya Nabi kata. Nampak buruk tu. Jadi tuan-tuan bila dengar, ada lagi yang lepas tu orang Melayu dia suka belah ayam putih. Rupa-rupanya ada hadis ayam putih ni.
Man ittakhadha dikan abyad, siapa yang bela ayam putih, syaitan tak akan mai dekat dia dan sihir tak mai dekat dia. Pasal tu ada penceramah kempen orang bela ayam putih. Saya nak habaq dekat tuan-tuan, ini antara bentuk-bentuk yang kita bila dengar kita rasa tak mungkin baginda Nabi SAW cakap. Sebab itu nasihat saya, ni ada satu lagi yang menarik kat tuan-tuan ni. Ada satu orang mengadu kepada Nabi, dia tak ada anak. Nabi suruh dia makan telur dengan bawang. Mai penceramah tu ada siapa-siapa penceramah yang betul ni makan telur dengan bawang, Nabi kata. Jadi kesimpulannya, khulasahnya apa dia? Apabila kita mendengar sesuatu riwayat, kita jadilah seperti Umar Al-Khattab. Saya nak suruh tuan-tuan semua pagi ni jadi Umar Al-Khattab. Abu Musa Al-Asy'ari mai bagi salam 3 kali, dia tak jawab, dia balik. Dia tak jawab, dia balik. Abu Umar kata, apa siapa hang balik? Aku bagi salam 3 kali. Aku bagi salam 3 kali, hang tak jawab. Nabi kata kalau kita pergi rumah orang bagi salam 3 kali, dia tu tak jawab, kita balik. Umar dengar perkataan Nabi kata. Umar kata, hang pi cari satu orang ke siapa-siapa yang dengar betul Nabi kata macam hang kata. Tengok, Umar ni Abu Musa tuan-tuan, bukan Musa Raja Lelong ni. Ni bukan Musa Raja Lelong. Siapa yang habaq ni? Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, min kibar sahabat, sahabat besar. Dia habaq hadis dekat Umar. Dia habaq hadis kat Umar. Umar kata hang pi cari. Kalau hang tak cari, bubuh hang. Pandai-pandai sandar pada Nabi, pandai-pandai kata Nabi kata 3 kali apa semua, hang pi cari. Ini sikap manusia yang patut ada. Bila kita dengar, kita baca SMS, jangan duk kalut nak WhatsApp, jangan duk kalut nak forward. Ini mana-mana ceramah ustazah ke penceramah termasuk saya lah apa semua, duk buat teriak-teriak sikit, kalut sebar. Anak yang tak semayang, api neraka main bawa 70 hari tiap-tiap kali pi dekat mak ayah dia. Anak yang tak semayang, mak kena bakar. Takkan agama macam tu. Maka sebab itu saya menasihatkan tuan-tuan, kita kena ada otak yang kritis, otak yang apabila mendengar kita akan siasat. Bukan kita nak kata dia bohong, kita tak kata dia bohong, tapi kita berhati-hati kerana ini berkaitan dengan agama kita. Duit kalau orang bagi, angkat ni orang ajak kan, tuan-tuan ajak. Saya pun kadang-kadang angkat juga, dia kata angkat tak kat lampu. Tengok ada gambar raja tak? Kalau betul duit sahih, duit. Kalau tak ada duit palsu. Ada yang macam-macam lah. Duit yang dunia ni pun kita pegang 2-3 kali, nak tahu palsu ke tak palsu duit, apatah lagi agama kita. Maka sebab itu saya menasihatkan tuan-tuan, bila mai zaman maulud ni bacalah Barzanji lah apa semua tu. Ini kita kena hati-hati, kena hati-hati. Wallahu taala alam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Mak Rizal untuk respon soalan tu. Jadi sebagai kesimpulan akhir forum kita pada pagi ni, kita pun dah nak dekat 7.30 dah. Apa yang dapat saya simpulkan pada pagi ni ialah kita sebagai orang Islam ni kena ada sikap curious ataupun sikap berhati-hati dalam menerima satu berita ataupun cerita. Itu yang akan menggerakkan orang kata apa, otak orang Islam tu menjadi orang yang suka mencari sesuatu kebenaran dan akan berlaku percambahan ilmu tu sendiri. Okey. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua ahli panel, Ustaz Wafiq dan juga Ustaz Mak Rizal, seterusnya jemaah yang memberikan masa pada pagi ini untuk mendengar forum subuh kita. Moga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan berkat. Dan saya rasa kita tangguh dulu majlis kita pada pagi ini sehingga kita berjumpa pada majlis-majlis yang akan datang dengan izin Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.